dengan tujuan untuk memperkukuh perlindungan pengguna serta apa-apa aktiviti pengubahan wang haram. Namun, saya ingin menyentuh beberapa pindaan dengan memulakan Seksyen 2B yang menambah baik tafsiran perniagaan pengiriman wang dengan menyenaraikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan skop memudahkan pemindahan dana. Saya ingin memuji kementerian kerana dengan adanya peruntukan ini, tindakan penguatkuasaan yang lebih ketat akan mempertingkat imej Bank Negara Malaysia dan kematangan industri PPW untuk lebih patuh kepada undang-undang baru yang ditetapkan. Kedua, subsection 44 Akta 731 yang mengenakan hukuman pemenjaraan mandatory dan denda minimum sebanyak RM50,000 dan maksimum RM5 juta dan atau 10 tahun penjara bagi kesalahan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen. Seperti yang kita maklum, aktiviti PPW tidak berlesen ataupun hawalah masih berleluasa dalam pada pasaran dan telah mengakibatkan negara kehilangan sumber pendapatan negara sebanyak 2.3% KDNK pada tahun 2022. Dalam pada itu, penghantaran luar ataupun remittance outflow dari Malaysia ke luar negara kian meningkat dan mencecah RM34 bilion pada tahun 2022. Jika penghantaran wang tidak rasmi dimasukkan, anggarannya mungkin mencecah RM70 bilion. Trend ini khususnya yang melibatkan jumlah penghantaran wang pekerja asing kembali kepada negara asal mereka, ianya akan melemahkan ringgit kita. Wajar kita memperketatkan proses tersebut supaya ianya telus melalui saluran rasmi dan cekap. Persoalannya, dengan penambahbaikan penguatkuasaan bagi perkhidmatan PPW ini, adakah sebenarnya ianya akan meningkatkan lagi aktiviti hawalah dan bukan mengurangkannya? Inilah yang sering diperkatakan sebagai unintended consequences dengan izin dalam proses pembuatan dasar. Persoalannya, bagaimanakah kerajaan boleh memantau perkara ini dan melalui kaedah apa? Puan Yang di-Pertua, selain itu, saya juga bimbang bahawa adakah kaedah baru ini akan menaikkan kos perniagaan pemegang lesen PPW? Bagaimanakah kerajaan boleh membantu dari segi menyediakan sistem pemantauan yang baik? Di Singapura sendiri, pengguna tidak perlu mendedarkan apa-apa maklumat untuk pertukaran wang nilai kurang daripada $5,000 atau bersamaan dengan RM17,750. Mengambil contoh dekat sekitar 350,000 penduduk yang harian berulang alik dari Johor Bahru dan Singapura yang juga disentuh oleh Tebrau tadi. Polisi baru ini mungkin menjejaskan peniaga perkhidmatan wang di Malaysia kerana penduduk lebih rela menggunakan perkhidmatan di Singapura oleh sebab tiada keperluan mendedarkan maklumat peribadi. Ini akan merugikan kita. Adakah lebih baik nilai RM3,000 dipertingkatkan kepada RM5,000? Contohnya. Dari segi pendedahan maklumat peribadi dan lain-lain, bagi saya, Puan Yang di-Pertua, saya kurang bimbang ianya akan menjadi satu masalah. Dalam zaman data ini dan melalui pelaksanaan padu oleh kerajaan, rakyat telah membiasakan diri dengan pemberian data serta hak dan undang-undang yang melindungi mereka. Dalam pada kita ingin memastikan industri lebih berdaya saing, kepenggunaan maklumat dan data adalah satu perkara yang tidak boleh dikecualikan ataupun diabaikan. Sementara ada pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mempelekeh dan mengelirukan rakyat tentang keselamatan padu, saya yakin kerajaan perpaduan adalah on the right track dengan izin untuk memanfaatkan data dan maklumat demi keperluan pembangunan negara bangsa semasa. Puan Yang di-Pertua, akhir sekali, pindaan Seksyen 17 untuk memperluas skop kebolehterimaan keterangan ataupun admissibility of evidence di mahkamah. Interpretasi klausa ini sepertinya meletakkan beban untuk memberikan bukti terletak di tangan individu yang dipanggil didakwa, sedangkan kapasiti ini seharusnya terletak atas tanggungjawab pendakwa raya untuk membuktikan suatu kesalahan. Apakah relevannya beban bukti terletak di bahu orang didakwa? Saya pohon pihak kementerian memberi pencerahan berkenaan perkara ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam prosedur berkaitan undang-undang. Sekian sahaja ucapan perbahasan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Saya jemput Yang Berhormat Arau. Puan Yang di-Pertua, rakyat Malaysia orang muda. Saya terima kasih diberi peluang
Dan hari ini kita melihat rang undang-undang perniagaan perkhidmatan wang pindaan 2024. Ini lagi sekali saya sokong. Saya orang yang tidak berdasarkan kehidupan kepada pembohongan. Fakta. Kita boleh sokong. Cumanya kita dalam pengenalan atas ini kita tidak dimaklumkan tentang jumlah lebih kurang berapa jumlah wang hitam, wang pasaran gelap yang sedang berlegar. Dimaklumkan setengahnya berkata lebih daripada separuh ekonomi negara. Setengah berkata sampai ke tahap 20 bilion. Wang ini bergerak dalam pasaran haram. Jadi kalau tanya saya, sekarang ni kita buat kuasa undang-undang, kita mungkin mengambil masa untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Benda ini berjalan terus. Jadi kita minta sebagaimana kepada kerajaan bagaimana cara untuk menghalalkan sesuatu keadaan bagi membolehkan kerajaan dapat sumber pendapatan. Mereka tak payah cukai. Ya, jadi ini adalah wang haram yang kita lihat kerajaan sedang bagi perhatian juga sekarang ini. Saya minta kerajaan juga bagi perhatian kepada wang halal. Yang jangan kita tengok yang haram, wang halal kita lupa. Royalti minyak Terengganu tak dibayar, Kelantan tak dibayar, itu wang halal yang amat. Jadi di samping bincang yang haram, yang halal pun jangan lupa. Termasuk peruntukan kepada ahli-ahli parlimen halal tapi tak dibagi ya. Okey, pasal 5. Sebut pasal 5 meminda subsection 4/4 Akta 731 untuk mengenakan hukuman pemenjaraan mandatory dan denda minimum sebanyak RM50,000 bagi kesalahan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen dan tidak melebihi RM5 juta. Ini saya sokong. Ini adalah sesuatu yang cukup baik. Timbalan Menteri walaupun baru telah bawa usul ni, akhirnya kesalahan yang lepas tu orang lupa. Orang tengok orang baru sekarang. Masa jadi Timbalan Menteri Pendidikan tu ada kesalahan sikit. Sekarang telah perbetulkan dengan memperkenalkan 2 rang undang-undang yang saya sokong secara terbuka. Ya? Jadi Yang Hormat, kita tahu bahawa kita semua orang tahu tentang penguruk wang haram dan juga ekonomi bayangan. Sindiket penguruk wang yang didanai oleh warga asing beroperasi di negara ini. Saya bimbang dengan warga asing yang berhormat. Mereka ini biasanya berselindung di sebalik perniagaan, restoran dan juga kedai runcit yang banyak beroperasi di Lembah Kelang, termasuk Petaling Jaya. Proses penghantaran wang keluar negara seperti Petaling Jaya sebut tadi dikenali sebagai hawala, iaitu tanpa melalui lingkungan sistem perbankan atau syarikat kewangan rasmi. Mereka mengenakan barang yang rendah. Semua sudah pasti kita sonok untuk buat penghantaran apa-apa melalui mereka kerana rendah. Dan mereka ni banyak membuat kedai-kedai runcit di seluruh Malaysia. Dan kita heran, ini adalah warga asing buka kedai runcit dan mereka kita tengok tak pernah rugi. Dan orang tutup pukul 12, dia sampai ke pagi. Dia ikut keadaan. Jadi sekarang ni warga asing bukan saja menguasai perniagaan, tetapi mereka juga terlibat dalam pengubahan wang haram. Jadi kita minta supaya tindakan tegas diambil, tetapi dalam masa yang sama tolong fikir yang Menteri bagi bincang supaya mereka bincang bagaimana nak mengesahkan yang haram ni supaya kita dapat sumber pendapatan balik. Kalau 20 bilion kita dapat katakan 30% sudah banyak. Jadi dah dekat 6 bilion yang Hormat kita dapat balik. Jadi di samping mengenakan kuat kuasa hukuman, denda dan sebagainya, kita jangan lupa bahawa cara tertentu untuk mendapatkan balik sumber ni. Saya tahu caranya. Saya ada cadangan. Kalau kita memerintah itu sudah pasti kita akan dapatkan wang ni balik dengan cepat. Sebab orang akan berlumba-lumba untuk menyokong dasar kerajaan. Tapi kerajaan tak pernah tanya kami, duk tanya pok-pok yang bodek tu, tentulah tak dapat apa-apa. Mereka bodek hanya menceritakan benda yang baik, benda yang buruk tak diceritakan. Macam Menteri Ekonomi, keadaan susah, dia kata senang, sebagai contoh. Jadi terima kasih Yang Hormat Menteri, saya menyokong dan supaya kerajaan memikirkan cara menghalalkan dan juga fikirkan halalnya
royalty minyak tergantan Terengganu tu bagi termasuk negara-negara yang lain, dan juga yang halalnya peruntukan kepada ahli parlimen. Ya tahu Yang Berhormat tak boleh bagi, tak apalah. Kami cuma nak bersuara. Jangan lupa kami ada 2 mahkamah. Mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Bagi orang Islam, kalau tak dapat di dunia, kita jumpa di akhirat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab 10 minit. Terima kasih Puan Yani Petrul. Terima kasih kepada 6 orang ahli yang berhormat yang berbahas. Yang pertama kepada Yang Berhormat Terbau berkenaan dengan informasi data, penambahbaikan yang dibuat kepada keperluan saringan senar reskatan pelanggan dalam dokumen polisi pengubahan wang haram atau anti-money laundering atau AML, pencegahan pembiayaan keganasan, countering financing terrorism, pencegahan pembiayaan percambahan, countering proliferation financing adalah untuk memberi pencerahan bahawa keperluan sekatan kewangan bersasar adalah terpakai ke atas semua pelanggan tanpa mengira amount transaksi. Data minimum yang diperlukan bagi saringan senar sekatan adalah 3: nama penuh, nombor kad pengenalan atau dokumen rasmi, dan tarikh lahir. Keperluan sekatan kewangan bersasar yang digariskan adalah dalam dokumen tersebut bertujuan untuk mematuhi keperluan revolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di samping memastikan penyelarasan dengan saranan pasukan petugas tindakan kewangan. Langkah yang diambil oleh Bank Negara adalah selari dengan keperluan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan, pencegahan pembiayaan pencambahan antarabangsa. Kita faham tentang akan membawa ketidakselesaan atau merumitkan, tapi ini adalah untuk faktor-faktor keselamatan. Berkenaan dengan Yang Berhormat Terbau juga berkenaan dengan Seksyen 89A, objektif pindaan berkenaan skop kebolehterimaan keterangan adalah bagi memudahkan pendakwaan dalam membuktikan kes-kes berhubung pengiriman wang tidak berlesen. Ketika ini, pendakwaan dikehendaki untuk memanggil pembuat keterangan atau maker of the evidence untuk menghadiri mahkamah bagi memastikan keterangan-keterangan tersebut diterima oleh mahkamah. Memandangkan pembuat keterangan bagi kes-kes pengiriman wang tidak berlesen kebanyakannya melibatkan wang asing yang telah pulang ke negara asal mereka pada masa kesalahan-kesalahan ini didakwa, pegawai penyiasat menghadapi kesukaran bagi mendapatkan pembuat keterangan ini untuk hadir ke mahkamah. Pindaan ini juga membenarkan keterangan ini diterima oleh mahkamah tanpa keperluan untuk memanggil pembuat keterangan tersebut. Baru-baru ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Seksyen 61A Akta Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran 2007 adalah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan memandangkan keadaan unik kes-kes ATISOM di mana ianya melibatkan mangsa-mangsa wang asing yang dibawa masuk ke negara ini melalui cara yang salah. Keseluruhannya, Mahkamah perlu menimbang kesemua keterangan dalam membuat keputusan dan tidak bersandar semata-mata kepada keterangan yang diterima melalui Seksyen 80A sahaja. Juga pertanyaan terakhir daripada Yang Berhormat Terbau tentang Seksyen 66A. Ini juga mahkamah masih lagi mempunyai budi bicara dalam mengeluarkan perintah pelujudhakan di bawah Seksyen 66A sekiranya kesalahan ini dibuktikan terhadap tertuduh. Hanya harta yang berkaitan dengan kesalahan itu atau telah digunakan dalam perakuan kesalahan itu boleh dilujudhakan di bawah Seksyen 66A. Kepada Yang Berhormat Rompin, berkenaan dengan menggunakan saluran PPW. Jadi Bank Negara telah dan akan terus mengambil inisiatif untuk menggalakkan pengguna menggunakan pengendali yang sah bagi aktiviti, termasuk meningkatkan kebolehcapaian pelanggan ke saluran formal dan juga melaksanakan program pendidikan dan kesedaran untuk mendidik dan memperkenalkan pengguna kepada rangkuman saluran PPW yang formal. Okay.
juga berkenaan dengan mengawal kegiatan penyeludupan wang keluar dari negara melalui pengurup wang terutamanya di sempadan Johor dan Singapura. Berdasarkan pengawasan Bank Negara dan siasatan ke atas tip-off yang diterima daripada peserta industri dan orang awam, aktiviti penyeludupan wang keluar dari negara kebanyakannya melibatkan pengendali tidak berlesen. Justru pengukuhan APPW adalah penting dalam meningkatkan keberkesanan tindakan penguatkuasaan Bank Negara bagi membendung industri daripada disalahgunakan sebagai saluran untuk aktiviti ML atau TF dan aktiviti haram termasuklah penyeludupan wang. Untuk maklumat, dari tahun 2017 hingga 2022, sejumlah 155 kes aktiviti PPW tidak berlesen telah diambil tindakan penguatkuasaan. Ini termasuk melibatkan entiti yang mempunyai kes pendakwaan yang masih berlangsung, entiti yang telah dikeluarkan perintah Mahkamah Sivil dan entiti yang telah disabitkan kesalahan. Bagi membendung aktiviti penyeludupan wang di kalangan pengendali pengurupan wang berlesen, Bank Negara telah memperkenalkan langkah pencegahan dengan memperketatkan syarat pelesenan seperti keperluan memenuhi kriteria minima, layak dan sesuai bagi individu yang bertanggungjawab atas perniagaan tersebut. Juga berkenaan Yang Berhormat Rompin berkenaan dengan disebut tentang ilustrasi, berkenaan dengan kita mesti pastikan bahawa mereka berurusan dengan pengendali PPW yang sah. Pihak-pihak yang disebut di dalam ilustrasi perlu memastikan bahawa pengendali PPW adalah sah apabila berurusan dengan mereka. Pihak-pihak tersebut boleh merujuk senarai pemegang lesen dan ejen perniagaan perkhidmatan wang yang disediakan dalam laman sesawang Bank Negara untuk mengenal pasti pengendali PPW yang sah. Nama-nama syarikat yang tidak lagi beroperasi di bawah APPW juga akan disenaraikan dalam laman sesawang Bank Negara untuk rujukan pengguna. Tentang penipuan kewangan di kalangan rakyat, Bank Negara juga telah melaksanakan pendekatan menyeluruh untuk mencegah kes-kes penipuan kewangan atas talian terutama yang melibatkan langkah-langkah pencegahan dan pendidikan dan kesedaran. Sebagai langkah pencegahan, Bank Negara telah menetapkan keperluan untuk bank-bank memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi pada setiap masa, terutamanya bagi perkhidmatan pembangkang internet dan mudah alih, selaras dengan pengumuman Bank Negara pada September 2022. Yang Berhormat Rasa berkenaan dengan tempoh masa minimum hukuman penjara mandatory. Cadangan hukuman penjara mandatory mengambil kira prinsip kesetimpalan, prinsip proportionality, di mana mahkamah boleh menggunakan kuasanya untuk menetapkan hukuman yang sewajarnya dan bersesuaian. Maka cadangan ini tidak menetapkan tempoh masa minimum untuk hukuman penjara mandatory. Tentang harta yang boleh dilucuthadkan, ini tafsiran perkataan harta meliputi aset yang didapati telah digunakan dalam perlakuan sesuatu kesalahan, contohnya wang kertas dan komputer yang digunakan dalam pelaksanaan perniagaan pengiriman wang tidak berlesen. Ia juga merangkumi duit atau hasil daripada aktiviti PPW tidak berlesen seperti yang ditaktifkan di bawah Seksyen 2 APPW. Juga Yang Berhormat Rasa mengenai siasatan tidak dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Tujuan penguatkuasa di bawah AMLA adalah bagi membendung pengubahan wang haram, manakala penguatkuasa di bawah APPW pula lebih fokus bagi membendung aktiviti pengiriman wang yang tidak berlesen atau hawala. Terdapat banyak kes-kes pengiriman wang tidak berlesen yang tidak melibatkan pengubahan wang haram, terutamanya aktiviti runcit dan kesalahan kerap kali hanya melibatkan jumlah wang yang kecil. Kes-kes ini selalunya tidak melibatkan kesalahan yang perlu dibuktikan di bawah AMLA. Justru lebih praktikal bagi membuktikan elemen-elemen di bawah APPW bagi tujuan pengiriman wang tidak berlesen. Yang Berhormat Gri
untuk maklumat yang berhormat, perkara yang dibangkitkan bukan di bawah Kementerian Kewangan. Akta pinjaman wang adalah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT. Okay. Berkenaan dengan pinjaman wang, iaitu boleh terusnya. Yang berhormat Petaling Jaya tentang menaikkan kos kepada pemegang lesen, kita memang ada mengkaji, tetapi adakah kita mengenakan beban pengawalan yang berlebihan? Tidak. Cadangan pindaan APPW tidak akan mengenakan beban pengawalan yang berlebihan atau kos tambahan yang signifikan ke atas peserta industri. Ini adalah kerana pindaan tersebut hanya melibatkan cadangan-cadangan untuk meningkatkan keberkesanan pihak penguatkuasa dalam mengambil tindakan yang lebih cekap ke atas aktiviti PPW yang tidak berlesen dan ketidakpatuhan oleh pemegang lesen. Yang akhirnya, yang berhormat Arau, Bank Negara telah dan akan terus mengambil inisiatif untuk menggalakkan pengguna menggunakan pengenali yang sah. Termasuk seperti saya telah tadi ulangkan, meningkatkan kebolehcapaian pelanggan ke saluran formal dan juga pendidikan ini amat penting. Secara keseluruhan, saiz aktiviti PPW formal yang merangkumi aktiviti pengurupan wang, pengiriman wang dan mata wang borong adalah kurang daripada 5% KDNK bagi tahun 2022. Manakala aktiviti PPW melalui saluran tidak formal untuk pengiriman wang pekerja adalah dianggarkan berjumlah kira-kira 2% KDNK negara bagi tahun 2022. Namun ini tidak mengambil kira aktiviti pemindahan dana bagi tujuan aktiviti haram yang sukar dikesan. Buat sementara ini, sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 14. Fasal-fasal 1 hingga 14 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Puan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong, Ya, Bu. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011. Dia 9 2024, Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan Pindaan 2024, bacaan kali yang kedua.
Puan Yang di-Pertua, saya memohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 dibacakan kali kedua sekarang. Puan Yang di-Pertua, ruang Undang-Undang Cukai Pendapatan Pindaan 2024 yang dicadangkan adalah bagi melaksanakan pindaan bersifat penambahbaikan terhadap dasar pentadbiran cukai dan pindaan berbangkit ke atas Akta Cukai Pendapatan 1967. Akta Kewangan Kurungan nombor 2 2023 telah diwartakan pada 29 Disember 2023 bertujuan meminda akta-akta cukai langsung dan cukai tidak langsung antaranya Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi memperuntukkan pengenaan cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham tidak tersenarai syarikat tempatan dan meliputi cukai keuntungan modal sebagai pendapatan bercukai dari sumber luar negara dengan izin foreign source income, e-invoice dan pelbagai isu percukaian lain. Hasil penelitian lanjut, isu-isu berkaitan pelaksanaan dasar didapati beberapa penambahbaikan ke atas Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Kewangan nombor 2 2023 perlu dilaksanakan segera yang melibatkan pindaan ke atas Akta Cukai Pendapatan 1967 seperti berikut. Pindaan berkaitan pelaksanaan cukai keuntungan modal dan cukai keuntungan modal dari sumber luar negara, foreign source income dengan izin, pindaan berkaitan pelaksanaan e-invoice dan pindaan berkaitan pentadbiran cukai. Hasrat pelaksanaan cukai keuntungan modal adalah untuk memperluas asas cukai serta selaras dengan amalan terbaik antarabangsa. Selain itu, pelaksanaan cukai keuntungan modal juga penting untuk menyokong satu reformasi percukaian secara adil dan saksama, selaras dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung prinsip keadilan sosial yang menjadi tonggak kerajaan madani. Manakala pelaksanaan e-invoice adalah bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran cukai dalam menangani cabaran ekonomi bayangan serta mengekang ketirisan hasil cukai negara secara berterusan. Puan Yang di-Pertua, ruang undang-undang ini mengandungi 9 fasal yang meminda Akta Cukai Pendapatan 1967. Saya mohon untuk menghuraikan setiap fasal di dalam ruang undang-undang ini. Fasal 1 menyatakan tajuk ringkas akta iaitu dikenali sebagai Akta Cukai Pendapatan Pindaan 2024. Fasa 2 bertujuan untuk meminda takrif capital asset di bawah subsection 2 kurungan 1 untuk menerangkan perbezaan skop bagi mana-mana aset tidak alih. Contohnya, harta tanah serta aset alih. Contohnya, saham, kenderaan dan harta intelek yang terletak di luar Malaysia. Dengan skop saham tidak tersenarai syarikat tempatan yang terletak di Malaysia yang boleh dikenakan cukai keuntungan modal. Fasa 3 bertujuan membuat pindaan yang bersifat editorial ke atas Seksyen 15C berbangkit daripada pengenalan Seksyen 15C baharu. Pindaan yang dicadangkan adalah seperti berikut. Menggantikan perkataan a person dengan a company, limited liability partnership, trust body or cooperative society dengan izin untuk menjelaskan bahawa pelupusan syar syarikat terkawal di bawah subsection 15C kurungan 1 merujuk kepada pelupusan yang dibuat oleh syarikat, badan amanah, perkongsian liability terhad dan koperasi. Dan menggantikan perkataan subsection 2 dengan subsection 4 dalam takrifan defined value di bawah subsection 15C kurungan 5 untuk menjelaskan bahawa nilai tertentu adalah nilai pasaran harta tanah atau harga perolehan syar syarikat terkawal lain sebagaimana yang ditentukan di bawah subsection 15C kurungan 4. Fasa 4 bertujuan untuk memotong takrif shares di dalam Seksyen 65 kurungan C. Saham tidak tersenarai yang tertakluk kepada cukai keuntungan modal adalah yang bersifat equity sahaja. Oleh itu, takrifan shares adalah merujuk kepada takrifan sedia ada di bawah subsection 2 kurungan 1. Fasa 2, 3 dan 4 disifatkan mula berkuat kuasa apabila berkuat kuasanya akta ini. Fasa 5 bertujuan untuk meminda subsection 82 kurungan 2B dengan memotong perkataan printed bagi memperuntukkan bahawa resit perniagaan boleh dikeluarkan dengan apa-apa cara dan tidak terhad kepada resit yang dicetak sahaja.
Fasa 6 bertujuan untuk meminda subsection 82C-6 bagi memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang menyediakan platform perdagangan elektronik e-commerce platform dengan izin perlu mengeluarkan invoice bil kendiri mengikut syarat dan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Invoice bil kendiri yang dikeluarkan oleh penyelia platform perdagangan elektronik akan membantu pelaksanaan e-invoice di mana transaksi melibatkan penjual, merchant dengan izin dan penghantar rider dengan izin dapat direkodkan. Fasa 5 dan 6 disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. Fasa 7 bertujuan meminda subsection 107C-12 untuk menggantikan takrif revised estimate dengan takrif baharu bagi memperjelaskan bahawa peruntukan revised estimate juga merujuk kepada pindaan yang dibuat dalam bulan ke-11. Susulan perwataan Akta Kewangan nombor 2 2023, pembayar cukai dibenarkan membuat pindaan anggaran cukai yang dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pada bulan ke-6, ke-9 dan ke-11. Sebelum ini, pindaan kepada anggaran cukai hanya boleh dibuat pada bulan ke-6 dan bulan ke-9. Pindah ini berkuat kuasa bagi tahun taksiran 2024 dan tahun-tahun taksiran yang berikutnya. Fasa 8 bertujuan meminda bahagian 21 jadual 1 untuk menjelaskan bahawa hanya aset modal yang merupakan harta ahli termasuklah suatu kepentingan atau hak mengenainya yang terletak di Malaysia dan share yang dirujuk dalam Seksyen 15-C tertakluk di bawah kadar cukai keuntungan modal yang ditetapkan. Fasa 9 bertujuan memotong perengan 38 jadual 6 kerana tiada keperluan untuk mengekalkan peruntukan ini memandangkan skop aset modal yang tertakluk kepada cukai keuntungan modal telah diperjelaskan dalam takrif capital asset dengan izin di bawah Seksyen 2 Akta ini. Fasa 8 dan 9 disifatkan mula berkuat kuasa apabila berkuat kuasanya Akta ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Senarai pembahas adalah seperti berikut: YB Pasir Kudang, YB Pendang, YB Bagan, YB Kuala Terengganu dan YB Temeloh. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Kudang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Saya berpendapat memang sudah sampai masanya Akta Cukai Pendapatan 1967 ini dipindah supaya lebih baik, lebih berkesan. Saya melihat dalam rang undang-undang ini, iaitu Pasal 2, menggantikan takrif capital asset dalam subsection 2.1 Akta ini. Maknanya tafsiran atau takrif capital asset itu diperjelaskan lagi. Di bawah subsection yang sama, Pasal 2 itu memperuntukkan bahawa takrif capital asset di bawah Akta 53 ini adalah merujuk kepada harta alih, mobile property atau harta tak alih yang terletak di luar Malaysia. Ini antara pindaan yang nak dilakukan. Perkara ini penting bagi saya dan untuk Malaysia kita kerana 2 tahun, 3 tahun yang lalu International Consortium of Investigative Journalists ICIJ telah mendedahkan penyiasatan mereka mengenai kegiatan ekonomi gelap, ekonomi bayangan, underground economy
di seluruh dunia. Termasuk dalam pendedahan itu yang dipanggil Pandora Papers, termasuk apa yang berlaku di Malaysia. Maknanya dalam Pandora Papers itu ada menyebut Malaysia, dan 2-3 tahun yang lalu isu ini telah dibangkitkan dalam parlimen ini. Perkara yang kita tahu di negara kita ada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang mengutip cukai pendapatan. Peranan cukai pendapatan ini sangat penting untuk belanjawan negara kita, ekonomi negara kita. Ya. Jadi rupa-rupanya ada pihak tak salah menyimpan atau membuat pelaburan di dalam pusat-pusat offshore di luar negara seperti di British Virgin Island, Cayman Island itu yang merupakan tax haven, offshore haven. Tak salah pada umumnya ada yang sah ikut peraturan, tetapi juga ada yang lari daripada cukai. Lari daripada cukai negara mereka, daftar perniagaan dia, syarikat mereka dia di pusat-pusat tax haven ini. Di Malaysia saja, pendedahan dalam satu tempoh yang disiasat oleh ICIJ itu lebih 1 trilion wang berasal dari Malaysia ini, harta ini, alih tak alih ini, berjumlah lebih 1 trilion. Jadi saya melihat takrif capital asset itu, sama ada harta alih atau harta tak alih yang terletak di luar Malaysia, ini satu perkara yang memang tepat masanya dipinda, diberi takrifan yang sebenarnya. Apa itu capital asset? Hal ini kerana saya terpaksa puji kerajaan. Dulu dia pembangkang, sekarang jadi kerajaan. Tentang Pandora Paper dia dah disiasat. Dah disiasat. Ramai pihak yang siasat. Ada yang okey, ada yang bermasalah. Ada yang telah dituduh di mahkamah. Hanya saya berharap kerja yang baik ini, yang jenayah, ini disiasat, dituduh. Tetapi mesti bersikap adil. Jangan musuh politik kita saja yang terlibat dalam Pandora Paper itu yang disiasat dan didakwa. Tetapi sekutu-sekutu dan kawan-kawan sendiri tak dakwa. Ini tak boleh. Jadi kalau betul-betul nak dapatkan hasil negara, ekonomi kita berjalan baik, buat dengan yang baik. Dengan itu, Puan Speaker, saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Kudang. Saya jemput Yang Berhormat Pendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Ketua. Di atas peluang yang mana saya juga terlibat untuk perbahasan RUU Cukai Pendapatan dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Pendang melihat hal berkaitan cukai pendapatan ini perlu kita berikan perhatian sepenuhnya agar sebarang pindaan yang dilakukan oleh kerajaan perlulah mengambil kira aspek menyeluruh kerana yang melibatkan sumbangan rakyat kepada negara. Pindaan RUU ini tidak dapat kalau diluluskan, rakyat tidak dapat terkecuali akan menerima kesan daripada pindaan ini. Pindaan RUU ini diharapkan berjaya untuk menambah baik dan memperkemaskan pentadbiran cukai langsung dan tidak langsung, di samping mencari sumber baru dalam menggantikan cukai sebagai main source of income kepada kerajaan. Kita tengoklah baru-baru ini dengan kenaikan cukai 2% daripada 6 ke 8% yang memberi kesan kepada inflasi secara tidak langsung. Seterusnya kita melihat dia akan memberi juga kesan langsung kepada cost productivity yang mana sudah semestinya harga barang akan meningkat
isi rumah yang akan menanggung hasil daripada kenaikan 2% ini, yang mana kita melihat ini adalah satu daripada elemen inflasi yang memberi kesan langsung kepada rakyat, yang rakyat akan menanggung walaupun 2%. Dan kita tengok statement daripada Yang Amat Berhormat Tambun pada hari ini tidak memberi kesan yang sangat berat kepada rakyat dengan kenaikan daripada 6 ke 8%, yang berjumlah pendapatan negara akan bertambah 3 bilion. Dalam keadaan kita menghadapi inflasi dan juga inflasi dalam dunia sekarang, bukan takat Malaysia, saya harap sebuah negara dengan 3 bilion pendapatan tambahan ini, dia sepatutnya akan dilihat supaya tidak lagi ditingkatkan, kerana dia akan memberi kesan rangkaian kepada kos pengangkutan. Macam hari ini disebut juga oleh Yang Berhormat Perdana Menteri daripada Tambun, yang menyebut tidak ada kesan langsung kepada pasar Ramadan dengan kenaikan 2%. Tak betul. Sebab di situ kos pengangkutan akan meningkat kerana kos produktiviti yang ditanggung oleh pemain-pemain industri ini. Jadi kalau macam tu, akibatnya barang-barang juga akan, bila kos pengangkutan yang mengangkut ni akan meningkat, maka kos terakhir, barang terakhir ataupun end user ini lah yang akan menanggung daripada hasil kenaikan, walaupun ditengok sikit 2%. Dan unjuran pendapatan daripada 2% ini adalah tambahan 3 bilion. Bagi sebuah negara, 3 bilion bukan sebuah satu pendapatan yang besar. Mana kita tengok bajet kita pun hampir 400 bilion, 380 lebih. Pendapatan negara pun dah meningkat menjadi hampir dekat 300 bilion setahun. Jadi kalaulah ini kerajaan melihat untuk kepentingan rakyat, kesan daripada apa yang kita hadapi iaitu ekonomi, kerajaan tidak akan naik lagi buat masa ini cukai daripada 6% ke 8%. Saya dah sebut banyak kali. Mana yang lebih baik di antara AST dengan GST? Sebab AST dicukai di awalan dan akhirnya proses rangkaian ini sampai ke end user kita tak ada kawalan. Peniaga boleh main harga ikut suka hati. Tapi kalau GST, dia akan dicukaikan di akhir. Dimula dengan RM10, di akhirnya dikena RM10 di akhir dan 60 sen. Kita tahu bagaimana kita nak kawal cukai negara daripada pemain-pemain industri ini yang mengeksploitasi cukai-cukai negara. Puan Yang di-Pertua, kita melihat, saya ingin membangkitkan persoalan yang ingin merujuk kepada fasa 3 perenggan 3A yang mana menjelaskan pelupusan share dalam syarikat terkawal di bawah Seksyen 15C merujuk kepada pelupusan yang dibuat oleh suatu syarikat, iaitu perkongsian liability terhad badan amanah atau koperasi. Bermula 1 Januari 2024, suatu syarikat perkongsian liability terhad iaitu badan amanah dan koperasi yang menerima laba keuntungan daripada pelupusan aset modal adalah tertakluk kepada capital gain tax dengan izin iaitu ataupun CGT, termasuklah saham syarikat tidak tersenarai yang diperbadankan di Malaysia atau syarikat terkawal diperbadankan di luar Malaysia yang memiliki harta tanah di Malaysia di bawah Seksyen 15C. Jadi kita melihat yang ni, adakah strategi baru kerajaan ini nak melihat dengan melantik seorang yang bekas setiausaha politik, bekas pegawai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, diberi peranan menjadi lembaga pengarah dan juga chairman syarikat-syarikat? Apakah ini privilege? Satu syarikat yang disebut sebagai satu yang dikatakan diletakkan di satu tempat highly strategic and privilege dan izin di beberapa buah syarikat yang saya sebut seperti APEC Equity Holding, 7-Eleven Malaysia Holding, SL Force MSC. Dan berapakah share-nya di dalam high-tech padu yang menjadi yang disebut-sebut ada perkongsian dengan beberapa pihak lain. Tapi berapakah yang dimiliki oleh bekas setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Tambun ini ataupun pegawai Yang Berhormat Tambun ini? Berapakah share yang dia pegang di dalam syarikat high-tech padu ini? Dan adakah ini salah satu cara yang digunakan oleh kerajaan Madani ini untuk mendapat new income pada negara ataupun cukai baru kepada negara yang disebut letak seorang, dia dapat banyak, dia pun bayar cukai kepada negara. Dia dapat banyak dia punya income,
beberapa syarikat yang memberi dia allowance dan juga apa-apa lagi peruntukan, dan dia akan dikenakan cukai. Adakah ini satu kaedah baru untuk kerajaan Madani ini mendapat hasil baru Masa negara? sudah tamat. Jadi saya last sekali. Masa sudah tamat. Okey, bagi saya harap perkara-perkara begini, saya ada banyak lagi puan yang dipertua, tapi dah masa tak ada. Saya nak gulunglah. Puan yang dipertua, saya ingin membangkitkan hal berkaitan dengan pindaan berkaitan dengan pelaksanaan invoice elektronik. Saya merujuk kepada pasal 6 bertujuan untuk meminda subsection 82C /6 Akta 53 yang meletakkan syarat kepada penyedia platform perdagangan elektronik untuk mengeluarkan invoice bil kendiri mengikut syarat dan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Persoalannya, sejauh manakah invoice elektronik ini akan diintegrasikan dengan sistem e-invoice yang akan dilaksanakan mengikut nilai ambang hasil jualan perniagaan mulai 1 Ogos 2024, serta sejauh mana ia berkesan dalam meningkatkan tahap pematuhan cukai sebagai usaha bagi memperkukuhkan pendigitalan sistem perkhidmatan percukaian. Selanjutnya, berapakah kos pelaksanaan sistem invoice termasuk pindaan kepada sistem percukaian semasa bagi memenuhi keperluan e-invoice ini? Apakah sistem ini berkesan dalam membantu menangani ketirisan hasil yang di samping meningkatkan elemen ketelusan dengan memberikan penilaian risiko pemantauan secara seterusnya, apakah strategi kerajaan untuk mencapai sasaran kutipan cukai langsung bagi 2024 iaitu 185 bilion atau 75.9% daripada jumlah hasil cukai berdasarkan laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024 serta kegiatan ekonomi bayangan ataupun Belek Ekonomi Malaysia yang kini dianggarkan menyumbang sekitar 21.2% daripada KDNK atau 330 bilion. Terima kasih Pendang. Masa sudah tamat. Tak payah bagi. Tak perlu. Saya jemput Yang Berhormat Bagan. Speaker tak bagi. Saya nak buat macam mana? Sorry. Saya bagi. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan Pindaan 2024. Yang jelas adalah satu usaha untuk melaksanakan pindaan bersifat penambahbaikan terhadap dasar pentadbiran cukai dan pindaan yang berbangkit. Di sini jelas sekali ini adalah pindaan susulan ke atas dasar-dasar yang telah pun ditentukan dan dikuatkuasakan sebelum ini. Saya ingin bertanyakan sama ada dari segi penyediaan rang undang-undang, bolehkah ia diperbaiki dengan menyatakan implikasi kewangan positif kepada pihak kerajaan? Kerana jelas sekali rang undang-undang ini berlandaskan kepada pindaan dasar yang dibuat sebelum ini telah memperluaskan asas percukaian dan juga mengenakan cukai yang baru ke atas penjualan aset-aset khususnya untuk yang aset alih dan aset yang tidak alih. Di sini saya nak tanya kerana yang saya fahamkan ada tambahan pendapatan ekoran daripada pindaan dasar dan juga pindaan tindakan susulan ini. Sebagai satu contoh, kalau kita lihat dari aspek Section 2, iaitu takrifan capital asset dipinda untuk merangkumi mana-mana aset alih dan aset tidak alih yang terletak di luar Malaysia serta saham tidak tersenarai syarikat tempatan. Dan ini saya rasa memang memperluaskan asas percukaian. Kerana sebelum ini seperti yang sedia dimaklumkan oleh pihak kementerian bahawa semua pendapatan daripada luar negara tak kira individu ataupun syarikat diberikan pengecualian. Tapi selepas PKPP iaitu program khas perkhidmatan pendapatan PKPP telah pun ditarik balik. Maka semua pendapatan yang berpunca daripada luar negeri dikenakan cukai.
Selepas bantahan dibuat, maka ia telah pun diseraskan. Ini dibuat oleh kerajaan lama. Ia pun diseraskan untuk mengecualikan individu daripada dikenakan cukai pendapatan, cukai yang mereka perolehi daripada luar negeri. Ini penting untuk penduduk dekat Johor. Kalau mereka kerja dekat Singapura, apa pendapatan yang mereka bawa balik boleh dikenakan cukai, tapi akhirnya atas bantahan dikecualikan daripada membayar cukai. Tapi untuk syarikat kena, kecuali dividen, kecuali pendapatan dividen. Dan ini ialah satu capital gains tax, kerana sebarang penjualan untuk aset-aset pendapatan ini apabila dibawa balik akan dikenakan cukai, termasuk saham. So sekiranya anda ada beli saham di luar negara, anda ada untung, bawa balik kena cukai. Dan inilah yang saya rasa kita tengok sama ada boleh menimbang untuk melanjutkannya. Kerana kalau kita nak galakkan lebih ramai yang ada pelaburan di luar negara untuk bawa balik pendapatan, kita harus galakkan mereka. Kalau kita kenakan cukai, saya rasa mungkin sukar sikit untuk galakkan mereka bawa balik wang. Sebaliknya mereka akan terus berlabur di luar negara. Dalam keadaan kedudukan sekarang, di mana kita lihat nilai mata wang ringgit begitu mendesak. Mendesak bukan kerana ekonomi kita tidak baik. Ekonomi kita baik, fundamental dia bagus. Tetapi oleh kerana faktor luaran, iaitu interest rate differential di antara Amerika Syarikat dan Malaysia terlalu besar, maka nilai mata wang ringgit tidak mencerminkan fundamental ekonomi negara. Sebaliknya, ditentukan oleh pasaran yang melihat hanya arbitrage, iaitu keuntungan yang mereka perolehi daripada melabur di Amerika Syarikat. Dan menyebab tentu nilai mata wang ringgit begitu terdesak. Itulah sebabnya kalau kita benarkan perkara ini, iaitu kenakan cukai sekarang, ini akan menyebabkan wang daripada luar negara tidak digalakkan untuk pulang ke negara. So itulah sebabnya saya cadangkan kalau boleh kita lambatkan. Bukan kita tidak bersetuju dengan perkara ini, hanya melambatkan dari segi penguatkuasaan supaya pendapatan daripada luar negara, apa-apa keuntungan daripada penjualan aset-aset, kita lambatkan pengenaan cukai supaya lebih banyak wang boleh masuk kembali ke Malaysia. Dan ini juga sekaligus akan mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Di sini juga kita pun tahu bahawa capital gains tax untuk unlisted shares dengan izin, saham yang tidak tersenarai, dan pada masa yang sama kita sebut tentang mover property di mana 10 sen atau 10% dikenakan untuk setiap ringgit pendapatan bercukai daripada penjualan, keuntungan daripada penjualan, ataupun 2% kasar untuk harga penjualan untuk aset mudah alih. So ini adalah satu cukai baru. Ini untuk sebelum 2024, selepas 1 Januari 2024 ialah 10%. So apa jua pun kadar cukai, tetap ada cukai. Dan di sini saya hanya minta bahawa kalau boleh kita timbang dasar ini yang telah diluluskan tahun lepas, kalau boleh dilambatkan sehingga ekonomi bertambah baik. Ini yang perkara yang kedua. Ketiga ialah berkaitan dengan Sila tolong, apakah masa sudah tamat. saya nak landing lah. Poin betul. Ketiga ialah berkaitan dengan itu tambahan pendapatan yang boleh atau tambahan hasil yang boleh diperolehi oleh negara. Sehingga sekarang kita hanya ada satu angka, iaitu kira-kira 800 juta ringgit tambahan hasil daripada penjualan capital asset. Tapi untuk yang lain kita belum dapat itu anggaran hasil tambahan yang boleh diperolehi oleh negara. Dan saya harap perkara ini mungkin untuk masa depan kita boleh sebutkan. Jangan hanya sebut tidak ada implikasi kewangan tambahan kepada negara. Kita pun nak tahu apakah hasil tambahan yang boleh diperolehi oleh negara. Saya rasa ini akan membantu kita untuk
memastikan ketulusan accountability dalam itu pelaporan itu itu penyata-penyata kewangan. Saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada pegawai kementerian yang jalankan tugas ini kerana mereka hanya buat secara prosedural. Ini ialah satu pindaan prosedural. Dasar pun tak ditetapkan. So ini tak ada kaitan dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pendang GST, tak ada kaitan langsung. This is a procedural amendment. Procedural amendment. So saya hanya sebut sajalah. So tak ada kaitan. Ini boleh sebut lain kali. Tapi procedural amendment ini kita harap timbang dasar ini supaya apabila ekonomi bertambah baik, barulah kita laksanakan cukai tambahan ataupun memperluaskan asas percukaian dengan izin widening the tax base. So di sini saya harap isu-isu ini boleh diberikan pertimbangan oleh Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri hanya jawab dari segi prosedural. Dari segi dasar ini serah kepada Yang Berhormat Menteri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagang. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Ditua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan RUU Cukai Pendapatan Pindaan 2024 yang bertujuan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967. Tuan Yang Ditua, pertama, Fasal 3, Perenggan 3A menjelaskan pelupusan share dalam syarikat terkawal di bawah Seksyen 15C merujuk kepada pelupusan yang dibuat oleh suatu syarikat kongsian liability terhad badan amanah atau koperasi. Bermula 1 Januari 2024, CGT telah dikenakan ke atas keuntungan daripada pelupusan aset modal. Dengan pelaksanaan CGT mulai 1 Mac 2024, kerajaan mengunjurkan tambahan hasil sekitar 800 juta setahun berdasarkan trend pindah milik saham semenjak beberapa tahun terkini. Saya mohon kerajaan perincikan hasil anggaran perolehan hasil tersebut berdasarkan kategori syarikat. Dalam pada itu, kerajaan telah meletakkan pengecualian CGT ke atas unit amanah untuk memastikan ia terus kekal sebagai pilihan pelaburan yang menarik pada masa hadapan, di samping untuk melonjakkan prestasi pasaran modal. Pengecualian berkenaan sudah pastinya memberi kesan pengurangan kepada unjuran hasil yang bakal diperolehi daripada pelaksanaan CGT. Persoalan saya adalah sejauh manakah impak pengecualian CGT ke atas unit amanah terhadap unjuran hasil pendapatan negara, terutama dalam memastikan pasaran modal terus berkembang bagi syarikat-syarikat tersenarai selari dengan usaha untuk mengekalkan keyakinan pelabur. Saya juga ingin menyatakan kegusaran saya dengan pelaksanaan CGT ini. Di dalam Belanjawan 2023, Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa CGT akan dikuatkuasakan kepada syarikat sendirian berhad di Malaysia, tetapi bukan untuk syarikat yang disenaraikan di bursa saham, di bursa Malaysia. Apakah justifikasi kerajaan menggunakan CGT kepada syarikat sendirian berhad? Sudah tentu pelaksanaan CGT ini akan membimbangkan syarikat-syarikat startup, syarikat-syarikat yang baru nak bermula. Tuan Yang Dipertua, yang kedua ialah isu ketirisan cukai yang membabitkan individu yang mempunyai aset dan kekayaan yang tidak setimpal dengan pelaporan cukai serta pendapatan dari Malaysia yang disimpan di dalam akaun luar, bukan lagi benda asing. Di luar sana masih terdapat syarikat gergasi yang masih culas membuat pembayaran cukai kepada kerajaan. Jumlah pembayar cukai juga masih rendah, iaitu kira-kira 435,000 daripada 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, kurang daripada 29%. Persoalan saya adalah apakah tindakan tegas kerajaan dalam memastikan syarikat yang dikendaki membayar cukai dalam masa yang sama memastikan sasaran kutipan cukai 197 bilion dapat dicapai. Saya tertarik dengan kenyataan Perdana Menteri yang akan memburu gergasi naga yang culas untuk bayar cukai. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita seorang bekas setiausaha politik telah membeli saham syarikat yang disenarai pendek untuk kontrak kerajaan bernilai 1 bilion. High-tech padu sebanyak 6.1 juta unit dianggarkan bernilai 40 juta. Ni saham dia beli ni. Anggaran dia 40 juta melalui syarikat pelaburan Rosetta Partners. Ini juga dikira gergasi naga yang perlu diperhatikan dan diburu. Tambahan pula,
Aktiviti ekonomi bayangan mewujudkan kesan yang besar terhadap jurang cukai di negara. Negara dianggarkan kehilangan kira-kira 70 bilion ringgit setiap tahun dalam bentuk hasil cukai daripada aktiviti perniagaan yang tidak didaftarkan dan kegiatan haram. Ia juga termasuk perniagaan dalam talian, pempengaruh, urus niaga tanpa rekod dan pekerja sambilan yang tidak melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri. Justru itu, apakah bentuk perundangan yang diaplikasikan bagi meminimumkan impak daripada ekonomi bayangan? Apakah usaha kerajaan bagi mengurangkan ketirisan ekonomi bayangan? Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa pemandu shadow ekonomi bagi mengesan, memantau penguasaan berkaitan ekonomi bayangan. Persoalan saya adalah sejauh mana penubuhan jawatan kuasa tersebut telah berjaya menangani isu berkenaan ekonomi bayangan. Bukan itu saja, warga negara asing yang terbabit di dalam ekonomi bayangan sama ada menjalankan perniagaan atas nama sendiri atau atas nama rakyat tempatan sepatutnya tidak terkecuali daripada membayar cukai. Ia merupakan suatu kewajaran bagi warga asing yang turut sama menikmati segala kemudahan, infra, keselamatan dan pembangunan di Malaysia menyumbang kepada hasil negara. Sekiranya mereka gagal mematuhi undang-undang percukaian dan melaporkan jumlah pendapatan, penalti yang berat wajib dikenakan kepada mereka. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Fasal 6 yang bertujuan untuk meminda subsection 82C kurungan 6 Akta 53 untuk menghendaki penyedia platform perdagangan elektronik untuk mengeluarkan invoice bil kendiri mengikut syarat dan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah. Aspek penggunaan teknologi amat penting kerana mampu meningkatkan kecekapan LHDN dalam memahami tingkah laku pembayar cukai, memeriksa, pengelakan dan melaksanakan audit cukai yang ketat. Saya mengharapkan kerajaan memberi penekanan di dalam pengaplikasian teknologi untuk memastikan kelancaran sistem percukaian. Kerajaan akan melaksanakan sistem invoice elektronik e-invoice secara berperingkat mulai dengan projek rintisnya yang akan dijalankan pada Mei ini dengan penyertaan 90 syarikat menjalankan transaksi menerusi sistem tersebut. Persoalannya adalah apakah langkah yang diambil untuk memudah cara dan membantu adaptasi syarikat-syarikat khususnya PMKS yang mengalami kesukaran dari segi beban, kos operasi, penerapan teknologi dan jurang kesediaan. Selain itu, berapakah kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk membangunkan sistem e-invoice agar memenuhi kesesuaian sistem percukaian? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Saya jemput Yang Berhormat Temerloh. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Yang di-Pertua, terima kasih memberi peluang pada Temerloh membahas RUU Akta Cukai Pendapatan 1967 pindaan 2024. Pertama sekali, bagi pindaan definisi Capital Asset Section 2, pindaan ini melibatkan penggantian takrif Capital Asset untuk merujuk kepada harta alih atau tak alih di luar Malaysia dan share syarikat tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia. Temerloh melihat terdapat dua implikasi terhadap sistem cukai di negara ini. Perluasan skop cukai, pindaan ini memperluas skop cukai pendapatan untuk merangkumi harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia. Kedua, peningkatan pendapatan cukai. Dengan pemilikan harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai dikenakan cukai, kerajaan dapat mengalami peningkatan pendapatan cukai dari sumber-sumber ini. Sementara itu, Temerloh mendapati akan ada kesan kepada pembayar cukai, baik pelabur tempatan maupun pelabur asing. Pertama, mereka akan terdedah kepada pembayaran cukai tambahan atas keuntungan yang diperolehi daripada harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai. Yang kedua, pindaan ini mungkin menyebabkan pematuhan cukai yang lebih kompleks bagi pembayar cukai, terutama dalam mengira dan melaporkan pendapatan dari harta modal di luar negara dan share syarikat tempatan yang tidak tersenarai. Yang ketiga,
Pelabur tempatan akan terdedah kepada beban cukai tambahan atas keuntungan yang diperolehi daripada pemilikan harta modal di luar negara dan syarikat tempatan yang tidak tersenarai. Selain itu, yang keempat, temerloh melihat pelabur asing mungkin menghadapi ketidakpastian dalam pelaburan mereka di Malaysia kerana pindaan ini boleh mempengaruhi keuntungan dan pulangan pelaburan mereka. Pelabur asing juga mungkin perlu menilai semula strategi pelaburan mereka di Malaysia untuk mengambil kira implikasi cukai yang baru. Terdapat juga implikasi kepada pasaran keuangan tempatan seperti pindaan ini boleh mencetuskan ketidakstabilan dalam pasaran keuangan tempatan kerana pelabur tempatan dan asing mungkin membuat penyesuaian dalam portfolio pelaburan mereka. Saham syarikat tempatan yang tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia mungkin mengalami perubahan dalam nilai dan likuiditi akibat pindaan ini. Jadi, berdasarkan implikasi-implikasi dan kemungkinan-kemungkinan yang dinyatakan, adakah pindaan ini dijamin tidak menjejaskan perkembangan ekonomi yang melibatkan penduduk ataupun syarikat luar Malaysia? Adakah kementerian maupun LHDN telah merangka apa-apa pelan dan strategi untuk mengelak pindaan ini menjadi penghalang untuk kemasukan syarikat luar ke negara kita? Temerloh juga ingin bertanya, bolehkah kita dapatkan data berkenaan, pertama, berapakah anggaran jumlah pelaburan tempatan dan pelabur asing akan terkesan dengan perubahan definisi ini? Berapakah anggaran syarikat luar yang terlibat? Dan kita tahu sebelum ini sebanyak 64,748 kes menyimpan aset di luar negara tanpa membayar cukai yang pendapatannya hampir 500 juta pada tahun 31 Januari 2024. Berapakah anggaran cukai yang boleh dikutip dalam jangka masa 1 tahun daripada pengenalan definisi baru ini? Apakah kaedah terbaik yang digunakan untuk mengelakkan individu atau syarikat dari mengelak cukai pendapatan yang telah dipinda? Adakah kementerian telah memikirkan risiko pindaan ini menyebabkan sektor perniagaan terbeban dengan kos percukaian yang tinggi dan semua beban cukai akan dialihkan kepada pengguna kelak? Temerloh bimbang bahawa pindaan ini mengurangkan lagi pendapatan boleh guna pembayar cukai kita, yang juga memberi kesan kepada kuasa beli pengguna rakyat Malaysia. Tambahan dalam situasi di luar sana, rakyat kita hari ini lebih memilih untuk mengecilkan peruntukan bajet pelaburan mereka untuk menghadapi komitmen kos hidup yang semakin tinggi ataupun mereka lebih memilih untuk menabung dan berjimat cermat. Seterusnya, yang dipertua, berkenaan dengan pindaan pelupusan share, Seksyen 15C, pindaan ini merangkumi pelupusan share oleh entiti tertentu dalam mengubah takrif defined value dalam konteks pelupusan tersebut. Temerloh berpendapat pindaan ini boleh menyebabkan perubahan dalam struktur pemilihan share di syarikat tempatan kerana entiti tertentu yang terlibat dalam pelupusan share akan perlu menyesuaikan strategi pemilihan mereka. Implikasi pindaan ini terhadap cara pelupusan share oleh syarikat terkawal juga boleh mempengaruhi kestabilan pasaran saham tempatan. Perubahan dalam struktur pemilikan share dan cara pelupusan share yang diakibatkan oleh pindaan ini boleh memberi impak kepada harga saham, likuiditi pasaran dan kestabilan pasaran keuangan tempatan. Puan yang dipertua, yang ketiga, pindaan pengeluaran resit Seksyen 82C. Pindaan ini mengenai pengeluaran invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik dan syarat yang dikenakan. Pindaan ini menetapkan keperluan untuk mengeluarkan invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik mengikut syarat yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah LHDN. Ini merupakan langkah yang diperkenalkan untuk memastikan pematuhan syarat pengeluaran invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik dan menyesuaikan proses perakaunan dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor perdagangan elektronik e-dagang. Terdapat beberapa persoalan yang Temerloh ingin ajukan. Pertama, apakah langkah-langkah yang akan diambil? Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa syarat-syarat e-dagang, syarikat-syarikat e-dagang di Malaysia dapat mematuhi syarat pengeluaran invoice bil kendiri yang ditetapkan oleh pindaan ini? Bagaimanakah kementerian merancang untuk memantau dan menilai kepatuhan syarikat e-dagang
terhadap syarat pengeluaran invoice bil kendiri yang baru ditetapkan. Yang ketiga, adakah kementerian mempunyai strategi khusus untuk mengendalikan isu-isu keselamatan data dan kesahihan transaksi elektronik yang berkaitan dengan pengeluaran invoice bil kendiri dalam perdagangan elektronik. Akhirnya, berkenaan dengan pindaan kadar cukai jadual pertama. Temeluh ingin bertanya, bagaimana perubahan ini akan memberi impak kepada individu atau syarikat yang mempunyai aset modal di Malaysia? Yang kedua, apakah kesannya terhadap kecekapan perniagaan, daya saing dan kestabilan pasaran keuangan tempatan? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat Temeloh. Saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab masa 10 minit. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 5 orang ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyatakan cadangan pandangan masing-masing atas RUU ini. Kepada Yang Berhormat dari Pasir Gudang, untuk maklumat Yang Berhormat, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat atas sokongan dan pandangan yang dikemukakan bertujuan memperjelaskan takrifan capital assets dengan izin. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan telah mengenakan cukai ke atas keuntungan daripada pelupusan semua jenis aset modal yang terbit dari luar negara, capital gain tax on foreign source income dengan izin, yang dibawa masuk ke Malaysia mulai 1 Januari 2024 pada kadar cukai korporat semasa iaitu antara 5% sehingga 24%. Hasrat utama kerajaan mengenakan cukai ini adalah bagi memenuhi komitmen antarabangsa bagi menangani isu situasi double non-taxation dengan izin transaksi rentas sempadan di bawah European Union Code of Conduct Group. Pelaksanaan CGTFSI adalah dalam bentuk perluasan skop kepada foreign source income dengan izin sedia ada yang selama ini meliputi pendapatan dividen, faedah, sewa dan royalty oleh syarikat dan tidak melibatkan individu. Pematuhan kepada amalan terbaik percukaian di peringkat antarabangsa termasuk komitmen di bawah EU akan terus menjadi rujukan Malaysia dalam menangani isu pelarian cukai dan double non-taxation dengan izin. Yang Berhormat Pendang, soalan Yang Berhormat Pendang tentang adakah strategi baru kerajaan yang melantik pengurusan tertinggi. Minta maaf Yang Berhormat, persoalan ini dibangkit tidak berkaitan dengan pindaan RUU ini, jadi saya tidak akan jawab. Berkenaan dengan My Invoice, sebagaimana dibentangkan dalam Belanjawan 2024 yang lepas, pengenaan cukai ke atas keuntungan dari pelupusan saham tidak tersenarai adalah bagi meluaskan asas cukai. Skop pengenaan yang tidak meluas ini adalah bagi mengurangkan impak kepada individu dan pada masa yang sama pihak korporat. Bagi mengambil kira keperluan para peniaga dari pelbagai jenis dan saiz, My Invoice System disediakan secara percuma dan boleh diakses oleh semua pembayar cukai. Bagi pembayar cukai yang menggunakan mekanisme API, kos adalah bergantung kepada kompleksiti sesebuah perniagaan. Kos adalah meliputi integrasi API serta kos menaik taraf dan pengurusan sistem. Pelaksanaan e-invoice merupakan suatu mekanisme baharu yang meningkatkan pematuhan cukai. Langkah ini akan memberikan pelbagai manfaat kepada kerajaan, pentadbir cukai dan perniagaan iaitu dari segi meningkatkan kecekapan perniagaan, menangani shadow economy atau ekonomi bayangan dan mengekang ketirisan hasil cukai negara. Selaras dengan pelaksanaan TIN, e-invoice yang menyalurkan data invoice secara real time dapat meningkatkan kecekapan pengesahan trend aktiviti ekonomi, analisa risiko dan fokus audit atau siasatan secara lebih tepat dengan keberhasilan yang tinggi. E-invoice mengandungi maklumat penting yang sama seperti dokumen invoice tradisional, contohnya butiran penjual dan pembeli, keterangan item, kuantiti, harga tanpa cukai dan jumlah keseluruhan sesuatu transaksi jualan. Hasil kajian LHDN seperti yang dilaporkan dalam LHDN Medium Term Revenue Strategy menjangkakan pelaksanaan e-invoice akan menjana hasil tambahan kepada kerajaan sebanyak 2.2 bilion ringgit bagi setiap tahun setelah pelaksanaan mandatory sepenuhnya.
Yang berhormat Bagan, kerajaan mengambil maklum atas keprihatinan yang berhormat berkenaan pelaksanaan cukai keuntungan modal ke atas foreign source income. Seperti yang ditekankan oleh kepada yang berhormat Pasir Gudang, semua ini adalah skop kepada foreign source income yang sedia ada selama ini meliputi pendapatan dividen faedah sewa dan royalti oleh syarikat dan tidak melibatkan individu. Malaysia mengambil pendekatan yang sama seperti Singapura dan Hong Kong dalam melaksanakan CGT FSI seperti mana ditetapkan dipersetujui oleh pihak EU. COCG di mana pengecualian cukai akan diberi kepada mana-mana syarikat residen Malaysia termasuk unit amanah yang memenuhi syarat substantif ekonomi iaitu mengaji bilangan pekerja yang mencukupi dan mempunyai perbelanjaan operasi yang mencukupi. Syarat ekonomi substantif ini mudah dipatuhi oleh mana-mana syarikat dan dikenakan semata-mata bagi memastikan syarikat residen Malaysia yang menerima FCI CGT bagi memastikan entiti yang menikmati pengecualian mempunyai physical presence dengan izin dan bukan shell company dengan izin. Seterusnya menyumbang semula kepada ekonomi Malaysia. Pada masa yang sama, syarikat masih lagi boleh pakai peruntukan kredit cukai di bawah perjanjian bilateral percukaian atau kredit cukai unilateral. Adalah penting bagi kerajaan melaksanakan cukai keuntungan modal ke atas pendapatan sumber luar negara kerana pematuhan kepada amalan terbaik percukaian di peringkat antarabangsa termasuk komitmen di bawah EU akan terus menjadi rujukan Malaysia dalam menangani isu pelarian cukai atau double non-taxation. Penlibatan Malaysia dalam amalan terbaik percukaian akan memberikan impak dan imej positif kepada negara. Malaysia perlu keluar daripada grey list dengan izin EU Code of Conduct Group di mana Malaysia dianggap harmful sekiranya memberi pengecualian cukai ke atas FSI tanpa mengenakan sebarang syarat substansif. Implikasi sekiranya Malaysia kekal atau lebih buruk dimasukkan ke dalam senarai blacklist Kesatuan Eropah iaitu Malaysia boleh dikenakan preventive measure dengan izin oleh Kesatuan Eropah yang boleh dilaksanakan oleh negara ahli Kesatuan Eropah sama ada melalui tindakan percukaian iaitu pengenaan cukai lebih tinggi kepada syarikat yang berdagang dengan Malaysia atau bukan percukaian, halangan perdagangan melalui pengenaan syarat ketat ke atas perdagangan antara negara ahli Kesatuan Eropah dan Malaysia. Seterusnya yang keempat tu adalah dari Kuala Terengganu. Ya. Yang berhormat Kuala Terengganu ada sebut tentang anggaran hasil dan juga impak pengecualian hasil terhadap syarikat unit amanah dan sebagainya. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dengan pelaksanaan cukai keuntungan modal atau CGT mulai 1 Mac 2024, kerajaan mengunjurkan tambahan hasil sekitar 800 juta ringgit setahun. Sudah pasti pengecualian ke atas unit amanah ini akan memberi kesan pengurangan kepada unjuran hasil yang bakal diperoleh daripada pelaksanaan CGT. Namun demikian, kerajaan berpandangan bahawa kesan hasil adalah tidak ketara, malah pengecualian CGT ke atas unit amanah akan membantu melonjakkan lagi prestasi pasaran modal. Di samping memberi manfaat sepenuhnya kepada lebih 90% pelabur individu yang membuat pelaburan dalam industri tersebut. Kerajaan mengambil maklum pertanyaan ahli yang berhormat sama ada akan diperkenalkan cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham tersenarai. Namun begitu, kerajaan berpandangan pengenaan cukai keuntungan modal masih belum sesuai dikenakan ke atas saham tersenarai pada masa ini. Pendekatan ini diambil bagi memastikan bursa saham tempatan dapat terus kompetitif dan berdaya saing dengan negara asing. Berkaitan dengan isu e-invoice, telah pun saya menjawab bersama dengan YB Pendang tadi. Selain itu, kerajaan juga sedang melaksanakan inisiatif untuk menangani shadow economy seperti berikut. 1. Menjalin kerjasama strategik dan pintar. Ada soalan saya tentang pengenaan kepada CGT kepada syarikat sendi yang berhad.
Okay, nanti saya habiskan ini dulu. Akan tentang shadow economy dulu. Menjalin kerjasama terhadap dan pintar bersama agensi-agensi penguatkuasa serta badan-badan profesional tempatan dan antarabangsa di mana jalinan kerjasama di antara LHDN dengan agensi penguatkuasa lain dan badan-badan profesional ini telah terbukti dapat memberikan pendarahan yang luas serta memantapkan pengetahuan dan tindakan penguatkuasaan dalam menangani isu jenayah gelap. Juga mewujudkan aplikasi platform pertukaran maklumat dalaman dan antarabangsa secara efektif sebagai langkah jangka masa panjang untuk menangani shadow economy. LHDN juga terus komited dalam memantapkan pembangunan modal insan bagi pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengendalian pendidikan cukai dan penguatkuasa pematuhan cukai dalam konteks menangani shadow economy. Selain itu, LHDN juga telah mewujudkan parameter yang lebih berkesan bagi memastikan pemilihan dan penyaluran kes yang berkualiti untuk tindakan audit dalam membuat data matching dengan sumber maklumat dalaman dan luar. Secara keseluruhan, kerajaan berpotensi untuk mengutip cukai tambahan berikutan inisiatif dan pendekatan yang holistik bagi menangani shadow economy iaitu dianggarkan sebanyak RM2 bilion setahun. Okey, berkenaan dengan lagi satu soalan. Okey, sebentar Saya telah nanti tentang syarikat persendirian berhad. Tadi kita kata syarikat tersenarai tidak dikenakan, tapi syarikat yang sendirian berhad yang baru nak bermula kita kenakan. Jadi ini yang menjadi kebesaran di kalangan banyak syarikat sendirian berhad. Kita ambil cukai keuntungan modal itu atau pelupusan itu hanya dikenakan kepada syarikat, betul, syarikat yang tidak tersenarai, betul? Okey, jadi untuk pengecualian atas unit ada 4 kategori, unit amanah satu daripadanya dan juga korporasi venture capital dan unit amanah venture capital yang ada satu adalah IPO. Yang ini tidak termasuk dalam CGT itu. Okey, yang terakhir dari yang berhormat Temelu, tak apa YB, kalau tidak saya akan kita boleh bincang di luar. Ya, bagi bertulislah. Okey. Untuk maklumat yang berhormat Temelu, pindaan ke atas cukai keuntungan modal tidak melibatkan pembayar cukai individu dan hanya melibatkan syarikat perkongsian liabiliti tahap korporasi dan badan amanah. Kerajaan berpandangan pengenaan cukai keuntungan modal adalah wajar memandangkan tiada cukai keuntungan modal yang menyeluruh diperkenalkan selain dari layanan cukai ke atas keuntungan modal di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976 di mana cukai dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi syarikat daripada pelupusan semua jenis harta tanah dan saham dalam syarikat harta tanah. Jadi pengenaan cukai di keuntungan modal adalah selaras dengan amalan terbaik percukaian antarabangsa di mana pengenaan cukai keuntungan modal ini dapat menangani isu amalan percukaian yang memudaratkan atau harmful tax practices dengan izin dan menggalakkan tadbir urus serta sistem percukaian terbaik seterusnya dapat memperluaskan lagi akses cukai. Kerajaan turut memahami keperluan untuk meminimumkan kesan cukai ke atas sektor sensitif seperti pasaran saham dan mata wang. Justru bagi fasa pertama, pengenaan cukai keuntungan modal hanya ke atas saham tidak tersenarai dalam syarikat tempatan. Bagi terus membantu perniagaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan, pengecualian cukai keuntungan modal akan diberikan kepada pelupusan saham tidak tersenarai bagi aktiviti perniagaan seperti tawaran awam permulaan iaitu IPO, penstrukturan syarikat dalam kumpulan yang sama, internal restructuring, syarikat modal teroka dan unit amanah. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967.
Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 9. Fasal-fasal 1 hingga 9 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Puan Pengerusi, saya memohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa suatu akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967. BR 10/2024. Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2024. Bacaan kali yang kedua. Dato' Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua, rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2024 yang dicadangkan adalah bertujuan melaksanakan pindaan susulan yang berkaitan pelaksanaan e-invoice di bawah akta ini seperti mana pindaan yang telah dibuat di dalam Akta Cukai Pendapatan 1967. Rang undang-undang ini mempunyai dua fasa yang meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1992. Saya suka 92. Minta maaf. 1990. Fasa 1 menyatakan tajuk ringkas akta ini, iaitu dikenali sebagai Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan Pindaan 2024 yang disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. Fasa 2 bertujuan untuk meminda subsection 22DA (6) bagi memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang menyediakan platform perdagangan elektronik e-commerce platform dengan izin perlu mengeluarkan invoice bil kendiri mengikut syarat dan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Invoice bil kendiri yang dikeluarkan oleh penyelia platform perdagangan elektronik akan membantu pelaksanaan e-invoice dengan lebih menyeluruh di mana transaksi melibatkan penjual, merchant dengan izin dan penghantar, rider dengan izin dapat direkodkan. Pindaan kepada subsection 22DA (6) Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 ini adalah berdasarkan semakan semula ke atas peruntukan undang-undang mengenai invoice bil kendiri. Walaupun pindaan kepada subsection 22DA (6) Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 telah dibuat melalui Akta Kewangan nombor 2 2023 bagi memperuntukkan pengisuan invoice bil kendiri sebagai invoice elektronik berdasarkan syarat dan ketetapan KPHDN, peruntukan sedia ada tidak menjelaskan secara khusus kepada penyelia platform perdagangan elektronik untuk mengeluarkan e-invoice bagi mana-mana transaksi yang melibatkan goods sold or service performed dengan izin melalui transaksi perdagangan elektronik. Sehubungan itu, pindaan kali ini bertujuan memperjelaskan keperluan untuk penyedia platform perdagangan elektronik mengeluarkan invoice bil kendiri mengikut syarat dan spesifikasi yang ditetapkan. Dato' Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada yang menyokong?
Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk perbahasan. Senarai pembahas ada 3 orang YB, dimulakan dengan Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Labuan dan Yang Berhormat Arau. Dengan sedemikian, saya mempersilakan Yang Berhormat Tuaran untuk membuka tirai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua memberi peluang kepada Tuan untuk membahas rang undang-undang Akta Cukai Perniagaan Labuan Pindaan 2024 ini. Pindaan ini bagus sebab dia adalah satu langkah untuk mendigitalkan aktiviti perniagaan di Labuan dan tentunya rakyat Labuan mengalu-alukan ini dan baik pada negara kita. Dan saya memang menyokong langkah yang telah diambil oleh kerajaan ini. Apa yang saya ingin nyatakan dalam perbahasan ini ialah kenapakah setelah sekian lama Labuan ini diserahkan kepada persekutuan dan lepas itu dibina di Labuan ini sebagai pusat kewangan pesisir pantai atau International Offshore Financial Center dan pelbagai akta telah diluluskan di Dewan Yang Mulia ini untuk membawa pembangunan ke Labuan, termasuklah Labuan Financial Services Authority Act 1996 dan sebagainya. Dan dan walaupun demikian, hari ini Labuan adalah di antara wilayah di Malaysia di mana kadar pengangguran tinggi sampai lebih 7% dan sebagainya. Walaupun dari segi GDP di Labuan per kapita sampai 85.000 dan di antara juga yang tertinggi barangkali selepas Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Tetapi ini adalah kerana aktiviti oil and gas di Labuan. Dan aktiviti oil and gas di Labuan ini sebagian besar daripadanya adalah langkah oleh kerajaan Sabah sebenarnya, yaitu di bawah ASEAN Supply Base. ASEAN Supply Base Sdn Bhd adalah anak syarikat kepada Sabah Energy Corporation Sdn Bhd. Dan ini adalah inisiatif kerajaan Sabah, bukan kerajaan persekutuan. Kalau ASEAN Supply Base kita keluarkan daripada Labuan, kita akan kehilangan lebih kurang 5.000 peluang pekerjaan di Labuan. Dan sebab itulah rakyat Labuan, rakyat Sabah pun bertanya, apakah berbaloi Labuan ini telah dijadikan sebagai wilayah persekutuan? Apakah yang telah didapat? Apa kebaikan? Apa keuntungan kepada orang Labuan, kepada orang Sabah? Yang Labuan ini dijadikan wilayah persekutuan. Apa yang kita telah dapat? Dan apabila kita lihat dari segi syarikat-syarikat yang berdaftar melalui Labuan Financial Services Authority Act 1996, untuk beroperasi sebagai sebuah syarikat di Labuan kononnya, tetapi dia hanya berdaftar di sana, beroperasi di Kuala Lumpur. Kenapakah kita benarkan dia berdaftar di sana, lepas itu di Kuala Lumpur? Kalau dia dapat menarik pelabur-pelabur ataupun apapun kegiatan, barangkali bagus juga. Tetapi kenapa di Kuala Lumpur? Kenapa bukan di Labuan? Kenapa bukan di Labuan? Jadi sebab itu, hari ini suara lebih semakin lantang, semakin kedengaran. Elok Labuan ini balik sejak asal, balik ke Sabah saja. Kenapa? Barangkali Sabah kerajaan Sabah lebih baik dia membawa ke pembangunan Labuan. Bekalan air pun daripada Beaufort, daripada Sabah. Bekalan elektrik pun dibekalkan oleh Sabah Electricity Sdn Bhd. Semuanya Sabah. Jadi apa dia punya kebaikan? Ialah memang kita yang setelah saya berada sekian lama di Dewan Rakyat ini, pelbagai akta telah dibuat untuk membina Labuan, semuanya berkaitan dan keuangan seperti hari ini, percukaian. Tetapi harinya Labuan begitu saja. Baru-baru saya datang ke Labuan, mengiringi yang Timbalan Perdana Menteri berkenaan dengan ACSB, dan saya di lapangan terbang, dia macam malap lah. Labuan malap.
begitu besar lapangan terbangnya, tapi tidak ada kapal terbang. Jadi sebab itu Labuan tidak maju. Jadi apa kebaikan itu yang ditanya? Apa yang ditanya? Dan apa saya ingin tahu, apakah langkah-langkah yang sedang dan akan diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan Labuan ini maju seperti mana yang dicita-citakan. Kalau tidak, elok serahkan balik kepada Sabah, kerajaan Sabah. Supaya benda-benda lain seperti hal-hal kebudayaan, hal-hal adat istiadat dapat kita bina balik. Di Sabah kita ada Mahkamah Negeri, di Labuan ada Mahkamah Negeri, tetapi apakah pentabir-pentabir dalam wilayah Kementerian wilayah Persekutuan ini memahami tentang hal-hal Mahkamah Negeri sebagai contoh, ya. Jadi itulah, kalau tidak dapat bawa maju, ilok bawa pada asal. Saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Berikut saya memsilakan Yang Berhormat Labuan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya daripada Tuaran kerana telah menyentuh banyak isi yang hendak saya sentuh. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Dipertua, pindaan Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 ini, jika dibaca dan dihalusi, ianya baik untuk kerajaan. Kerana kalau kita lihat sekaligus melalui sistem e-invoicing, e-elektronik, tidak ada lagi ruang untuk mereka mengelak daripada membayar cukai. Ini bagus, saya sokong. Kerana kerajaan perlukan dana, pendapatan untuk terus membangunkan negara. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Dipertua, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan, berapakah hasil cukai kerajaan jangka dapat dikutip daripada syarikat Labuan melalui inisiatif ini? Bolehkah kerajaan nyatakan jumlah terkini kutipan cukai dari syarikat bukan offshore dan syarikat perniagaan offshore, dan berapa peratuskah dari jumlah yang dikutip dari entiti perniagaan Labuan yang diperuntukkan semula kepada Labuan bagi maksud memajukan pembangunan Labuan dan menambah daya saing Labuan sebagai offshore center. Seterusnya, berhubung dengan pindaan Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, saya juga ingin mengemukakan beberapa perkara serius berkaitan IBFC Labuan. Apabila peraturan-peraturan bahan cukai aktiviti perniagaan Labuan dalam kurungan keperluan aktiviti perniagaan Labuan 2021 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 yang memerlukan bilangan pekerja sepenuh masa yang mencukupi di Labuan dan jumlah minimum perbelanjaan mengurus tahunan di Labuan, dan apabila aktiviti perdagangan am dan perkhidmatan perundingan dikecualikan, lebih dari 1,500 entiti Labuan telah sama ada ditutup atau berhijrah ke bidang kuasa yang lain yang lebih mesra, yang mana mengakibatkan kerugian perniagaan bukan sahaja syarikat amanah di Labuan, tetapi juga entiti yang menyediakan perkhidmatan seperti perkhidmatan perakaunan, pengauditan kepada entiti ini. Pemergian mereka dari Labuan juga menyebabkan LHDN kurang mengutip hasil cukai daripada entiti perdagangan dan perundingan ini. Syarikat perdagangan ini pernah juga menggaji ramai pekerja tempatan yang telah diberhentikan apabila mereka ditutup atau berhijrah. Oleh yang demikian, Datuk Yang Dipertua, saya ingin merayu kepada Kementerian Keuangan untuk memulihkan semula dan membenarkan pusat perdagangan, pengedaran
dan pusat perundingan perkhidmatan dijalankan di Labuan dengan memasukkan semula ke dalam peraturan-peraturan cukai aktiviti perniagaan Labuan dalam kurungan keperluan untuk aktiviti perniagaan Labuan 2021. Dengan kemasukan perkhidmatan perdagangan dan perundingan, bukan sahaja LHDN boleh mengutip lebih banyak hasil, tetapi juga akan mewujudkan permintaan untuk lebih ramai kaki tangan tempatan untuk diambil bekerja, bukan saja untuk syarikat amanah, tetapi juga oleh entiti perdagangan dan penyedia perkhidmatan ini untuk mematuhi peraturan seperti yang dinyatakan di atas. Seterusnya, langkah ini akan membantu dalam memulihkan ekonomi Labuan yang sedang diusahakan dengan bersungguh-sungguh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyarankan lawatan pelbagai menteri dan kementerian setiap bulan. Pemulihan perkhidmatan perdagangan dan perundingan kepada sektor keuangan Labuan akan menjadi elemen penting dalam pemulihan dan merancangkan semula ekonomi Labuan. Boleh tanya? Okey. Ya, Yang Berhormat Labuan, saya pernah pergi ke Labuan pada tahun lepas, yang mana bagi saya walaupun kali pertama saya pergi sana, saya rasa Labuan ada potensi yang sangat baik untuk dijadikan sebagai macam pusat pelancongan. Jadi saya terima banyak aduan daripada penduduk sana, mereka kata yang kerajaan harus mengembalikan duty free status kepada Labuan. Khususnya penjualan rokok sekarang sudah tidak ada duty free lagi. Apakah pandangan Yang Berhormat tentang rayuan penduduk sana berkenaan dengan duty free status? Saya setuju dengan pendapat Yang Berhormat Seputih dan minta dimasukkan sebahagian daripada ucapan perbahasan saya. Dan dari Pertua yang terakhir, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin bertanya sekali lagi kepada YB Menteri Keuangan. Adakah kerajaan mempunyai inisiatif baru seiring dengan pindaan rang undang-undang ini untuk menarik lebih pelabur-pelabur offshore baru datang ke Labuan? Saya juga dimaklumkan bahawa sudah ada syarikat-syarikat luar pesisir Labuan yang telah berhijrah ke offshore center yang lain. Adakah melalui pindaan ini kerajaan berkeyakinan ia mampu menarik semula mereka kembali ke Labuan? Dan yang terakhir, saya ingin tahu berapakah jumlah syarikat yang telah menutup operasinya di Labuan. Sekian, Tuan-Tuan Di-Pertua, saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Pembahasan terakhir Yang Berhormat Arau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Speaker yang dikasihi dan Yang Berhormat Menteri yang telah maraton daripada pukul 4 tadi, 3.30. Ini ke Menteri yang terlama lah yang telah membentangkan rang undang, menjawab dan sebagainya. Dari ini orang tak apa ganggu sangat sebab Yang Berhormat telah jawab okey dengan baik. Boleh bagi markah tinggi. Kalau boleh Yang Berhormat dinaikkan pangkat jadi Menteri Keuangan, ganti PMX, wallahualam. Yang pertama sekali, Yang Berhormat, saya tahu kadang-kadang ada sentimen ucapan di Dewan ini, kononnya Labuan ini tak maju, kembali balik ke Sabah. Kalau tanya orang Labuan, sudah pasti mereka tak setuju. Walaupun belum maju, tetapi peruntukan yang terbesar lebih daripada mana-mana mana-mana kawasan adalah pada Labuan. Kerana di sanalah terletaknya ketua-ketua jabatan berada di sana. Perbelanjaan yang besar berlaku di sana. Kerajaan belanjakan yang banyak untuk tujuan pengurusan. Yang penting Labuan ini bukan soal kembali balik kepada siapa. Soalnya bagaimana kita nak majukan Labuan. Bukan ini saja. Kawasan duty free dengan izin Langkawi, Labuan. Ada beberapa perkara yang kerajaan telah tarik. Kerajaan kena fikirkan apakah kesan penarikan balik bebas cukai kepada setengah-tengah barangan di Labuan dan juga Langkawi. Sebab perbuatan tersebut akan menimbulkan masalah kepada rakyat yang berniaga di sana. Jadi kerajaan kena fikir balik kesan daripada pelaksanaan beberapa syarat duty free di Labuan. Saya setuju. Bila Seputih tanya Labuan, Labuan jawab sebagian dari ucapan, tapi saya juga nak sentuh
benda ini kerana saya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, saya tahu sangat masalah yang bangkit di sana. Kita hampir speaker menyelesaikan masalah kerajaan kena tukar pilihan raya. Kalau tak tukar hari itu, sudah pasti perubahan yang besar dan dahsyat boleh berlaku di sana. Yang keduanya, barang-barang labuan mahal. Kita bagi syarat sebab barang-barang labuan mahal, sebab barang-barang kena dibawa dengan kapal ke KK, daripada KK datang Labuan. Sepatutnya daripada kawasan Federal Port Klang datang ke Labuan, Labuan edarkan ke Sabah. Ini bila pergi ke KK, jadi KK hantar ke Labuan, sudah pasti barang di Labuan mahal. Dan kita tahu pendapatan orang-orang Labuan bukan ke tahap yang memuaskan. Jadi di antara PPRT yang ramai adalah di Labuan. Yang ini kita kena bagi perhatian. Tidak wajar sebuah pulau yang memberi sumbangan pendapatan yang besar. Bukan saya wilayah persekutuan. Kalau dibanding dengan negeri, saya rasa saya tak tahu. Kalau Yang Amat boleh jawab yang terbaik. Kalau tidak jawab bertulislah. Iaitu berapakah sumbangan cukai syarikat offshore dengan izin kepada kerajaan. Sumbangan cukai ini bukan orang Labuan minta balik. Sumbangan cukai ini nak dipikirkan bagaimana nak bantu balik Labuan. Sekarang ni syarikat ini, berapakah syarikat yang beroperasi di Labuan sekarang, Yang Berhormat Menteri? Yang ini kena jawab. Saya nak jawab tak payah bertulis sebab pegawai boleh jawab sekarang. Dan saya nak tanya, bila mereka tubuhkan syarikat bank ni, adakah mereka beroperasi di Labuan? Kebanyakan mereka berada di Kuala Lumpur. Dan kita telah bagi syarat dulu, sekurang-kurangnya dia ada kaki tangan minimum. Contohnya macam tiga orang satu syarikat, supaya mereka ada pejabat di sana, sewa pejabat dan bagi peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Jadi walaupun kebanyakan tauke lah ada di Kuala Lumpur, tetapi di Labuan kena ada staf yang minima dan disyaratkan mesti orang Labuan yang diberi peluang pekerjaan. Kalau tidak, jadi orang Labuan hanya melihat pembangunan, melihat kehebatan, melihat cukai yang dikutip begitu banyak, tetapi mereka tidak mendapatnya semula. Dan saya minta kerajaan bagi perhatian yang serius bila wilayah persekutuan dikatakan sudah tidak ada miskin tegar di Putrajaya sebab tak ramai, tak sampai berapa puluh orang. Tapi di Labuan bagaimana? Kita kena pastikan tidak ada miskin tegar lagi di Labuan. Jadi dengan itu, barulah orang Labuan rasa dapat menikmati perkataan suasana yang Labuan ini ialah aktiviti perniagaan pesisir pantai yang terhebat. Dia yang terhebat di wilayah sini, tetapi orang Labuan tidak menikmati dengan sepenuhnya. Saya minta kerajaan pusat mempertimbangkan semula beberapa cadangan dahulu supaya orang Labuan dapat manfaat daripada sumber cukai yang begitu banyak yang telah dikutip oleh kerajaan persekutuan. Terima kasih. Lagi sekali hak yang atas ni saya sokong sekali. Datuk Pengerusi, saya menyokong atas ni dengan pindaan tadi. Kena bagi balik kepada orang Labuan sekurang-kurangnya 10% ataupun 20% sumber cukai pesisir pantai yang telah dikutip. Terima kasih. Yang Berhormat Arau, kalau dia tak berpolitik dalam Dewan, ucapannya begini. Baik. Berikutnya saya persilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih, saya ingin merakamkan terima kasih kepada 3 orang ahli berhormat yang berbahas, yang mengambil bahagian dalam pembahasan dalam isu dalam rang undang-undang ini. Yang berhormat Tuan, untuk maklumat yang berhormat, rejim percukaian Labuan telah ditubuhkan pada tahun 1990 dengan tujuan untuk membangunkan hub kewangan antarabangsa bagi sektor perkhidmatan kewangan di Malaysia. Di bawah rejim percukaian Labuan, syarikat perdagangan Labuan diberikan kadar preferential dengan izin pada kadar 3% ke atas keuntungan audit bersih atau pembayaran cukai pada kadar RM20,000.
Pada tahun 2019, rejim percukaian Labuan telah ditambah baik bagi memastikan hanya aktiviti yang layak bagi pusat kewangan antarabangsa diberikan kadar cukai preferential dengan izin iaitu pada kadar 3% ke atas keuntungan audit bersih bagi aktiviti perdagangan Labuan. Selain itu, bagi memastikan entiti Labuan mempunyai economy presence, dengan izin di Labuan syarat substantif telah dikenakan seperti pekerja sepenuh masa dan perbelanjaan operasi tahunan di Labuan. Penetapan syarat substantif ini bertujuan untuk membuka peluang pekerjaan di Labuan, seterusnya meningkatkan pembangunan Labuan. Labuan juga masih kekal sebagai pulau bebas cukai seperti mana Langkawi, Tioman dan Pangkor. Kerajaan tidak pernah menarik balik status bebas cukai Labuan yang telah diwartakan pada tahun 1956. Hanya pada tahun 2021, kerajaan telah mengambil langkah tegas dengan menjadikan rokok dan produk tembakau sebagai barangan bercukai di semua pulau bebas cukai termasuk Labuan. Langkah ini bertujuan untuk membanteras aktiviti penyeludupan rokok tidak sah ke dalam negara, khususnya dengan memanipulasi status pulau bebas cukai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain rokok dan produk tembakau, lain-lain barangan masih kekal bebas cukai di Labuan. Sehingga ini, justru tidak berbangkit isu untuk mengembalikan semula status bebas cukai kepada Labuan. Kepada Yang Berhormat Labuan tentang hasil cukai kerajaan yang dapat dikutip dari syarikat Labuan melalui inisiatif ini saya minta data ini saya akan beri secara bertulis. Selain itu, untuk lagi adalah nanti ya sebentar lagi. Ada lagi saya tertinggal tentang Yang Berhormat Arau, saya pun sudah kata dari jawapan tadi tentang substantif, syarat-syarat substantif itu memang adalah untuk penetapan syarat itu adalah untuk membuka peluang pekerjaan kepada Labuan, kepada orang-orang di Labuan, bermaksud perbelanjaan operasi dan kaki tangan mesti adalah dari Labuan. Yang soalan Arau yang lain saya juga akan jawab secara bertulis sebab terima kasih ya Muhammad. Saya minta jawab secara bertulis sebab saya tanya berapakah jumlah syarikat, berapa orang kaki tangan yang diletakkan di sana. Sebab kebanyakan mereka ni buat operasi daripada KL, tapi mesti ada minimum staff yang diambil daripada orang tempatan. Hal ini jawab bertulis, tidak ada masalah. Di hari-hari terakhir dekat buka ni insyaAllah. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kebukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang dibaca kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990. Majlis dalam jawatankuasa bentara. Fasal-fasal 1 dan 2. Tidak ada pembahas, saya teruskan. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat bentara untuk tindakan.
Tuan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa suatu akta untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa menyokong? Saya mohon menyokong. Baik. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang dibacakan kali ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga 10 pagi hari Rabu keesokannya 27 Mac 2024.